اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبثون ثيابا
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya. Dan jadikan dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Dan katakanlah, wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah ia beriman. Dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. Kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana khemah. Dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu, dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Sebenarnya, orang-orang yang kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutra yang nipis dan sutra tebal yang bersulap. Mereka berehat di dalamnya dengan berteleku di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya, dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-27 sehinggalah ayat 31. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang kelebihan membaca Al-Quran dan perintah beristiqamah untuk duduk dengan orang-orang yang mengingati Allah pagi dan petang, serta menzahirkan kebenaran yang datang daripada Allah SWT. Ini intipati umum ayat-ayat yang kita bacakan. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, yang Allah Ta'ala jadikan ia sebagai satu pengajaran yang penting dalam mempertahankan keimanan dan kesabaran, serta Allah Ta'ala menjadikan kisah Ashabul Kahfi sebagai perkara gaib yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Maka dijelaskan dengan penjelasan yang memberikan pengetahuan kepada manusia tentang hakikat sebenar Ashabul Kahfi. Bukan cerita tetapi pengajaran dan iktibar. Bukan sekadar berita tetapi ia adalah perkara gaib yang menunjukkan kebenaran wahyu yang diturunkan, bahkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kebenaran Islam dan kebatilan agama berhala, agama yang menyekutukan Allah SWT. Maka Allah Ta'ala selepas itu, selepas menceritakan tentang Ashabul Kahfi, maka Allah Ta'ala nak beritahu bahawa Al-Quran ini wahyu dari Allah. Ia wahyu dari Allah yang diperintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan beberapa perintah utama. Perintah yang
Pertama iaitu muazabah, senantiasa membaca Al-Quran dan melazimi orang-orang yang soleh di kalangan fakir miskin untuk bertadarus Al-Quran dan menzahirkan kebenaran Al-Quran walau bagaimana penentangan pun. Dan Allah Ta'ala juga menyebut dalam ayat yang kita baca tentang balasan orang-orang kafir dan bagaimana dahsyatnya hukuman yang akan mereka perolehi di hari akhirat kelak dengan azab yang pedih yang tidak pernah digambarkan, yang tidak pernah dibayangkan. Dan demikian juga Allah Ta'ala menceritakan ganjaran serta balasan orang-orang yang bertakwa. Nikmat-nikmat yang berterusan yang abadi di dalam syurga sebagai balasan yang berhak diberikan kepada orang beriman. Ini secara hubungan ataupun munasabah antara ayat sebelum ini yang kita baca tentang Ashabul Kahfi dan juga ayat yang kita baca pada malam ini bagi menegaskan wahyu ini datang dari Allah. Dan dalam kandungan wahyu itu ialah kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah, "Watlu ma uhiya." Watlu ma uhiya artinya Allah Ta'ala berkata, baca. Utlu makna baca. Ma uhiya, apa yang diwahyukan. Yani Allah memerintahkan Rasulnya pada ayat ini supaya membaca ayat-ayat Allah dan menyampaikan kepada manusia. Sambil Allah berfirman, "Watlul kitabal muha bika ilaika." Wahai Muhammad, bacakan. Walaupun penerimaan mereka, imam mereka nak terima ke tak nak terima ke, mereka menentang atau sebaliknya, maka tugas kamu ialah baca. Perkataan utlu, baca untuk mereka dengar. Bukan baca untuk kita. Baca untuk mereka dengar. Untuk menyampaikan kebenaran. Ya, Al-Quran, ia mempunyai beberapa prinsip ataupun beberapa asas. Asas pertama, Quran ini baca untuk kita. Itu asas pertama. Asas yang Al-Quran ini dibaca untuk diperdengarkan pada orang lain. Diperdengarkan sebab ia bukan bacaan yang kita sebut sebagai hiburan ataupun sebagai sekadar menenangkan orang yang membaca. Tetapi ia perintah untuk menyampaikan. Maka Nabi SAW bukan sekadar diperintahkan baca, tapi memperdengarkan, membaca. Apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Wattabi' ma ja'a fihi min amrin wa nahyin. Dan ikut. Dalam Quran ini ada perintah. Dalam Quran ini ada larangan. Maka beritahu perintah. Dan beritahu larangan. فَإِنَّهُ لَا مُغَيِّرَ لِكَلِمَاتِ رَبِّكَ مِنْ وَعْدِ الطَّائِعِينَ وَوَعِيدِ لِلْعَصَاهِ. Kerana di dalam Al-Quran tidak akan ada sebarang perubahan. Tak ada perubahan dalam Quran. Perubahan apa? Bahawa orang yang buat taat maka dapat balasan yang baik. Orang yang melakukan maksiat maka ada ancaman yang keras. Ayat ini untuk Al-Quran ataupun perintah Allah Ta'ala untuk beritahu kepada manusia sejagat dan umum. Antara perkara yang tak akan berubah, la tabdila li kalimatihi, tak akan berubah kalimah Allah. Orang baik syurga, orang jahat neraka. Supaya jangan duk berangan lawan jahat untuk masuk syurga. Dan janganlah berputus asa atau lemah orang baik. Kerana Allah janjikan syurga. Kerana itu Allah menyatakan, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, baca apa yang diwahyukan, yakni perdengarkan, sampaikan apa yang diwahyukan daripada kitab Tuhanmu, yakni wahyu Tuhanmu, yang berupa perintah dan larangan, la mubaddila, tiada perubahan, li kalimatihi, pada wahyunya, pada perintahnya, pada penjelasannya. Penjelasan apa? Orang baik dan syurga, orang jahat dalam neraka. Seperti saya katakan tadi, orang jahat tak payah nak berangan-angang dah. Kalau kamu jahat masih tidak mau meninggalkan kejahatan, apatah lagi kejahatan paling utama, yakni kekufuran pada Allah. Jangan duk beranganlah kami sembah berhala boleh masuk syurga juga kalau Allah nak. Kami yang sekutukan Allah, kami yang tak pernah mengenal Allah ini boleh masuk syurga juga untuk bila Allah nak. Maka jawapannya pada ayat ini, la mubaddila li kalimati. Allah tak pernah ubah janji dia. Allah tak pernah ubah janji. Kan Abu Jahal, Abu Lahab dan sekian musyrikin Mekah, mereka kata kami akan masuk syurga sebab kami duit banyak, kami harta banyak. Allah kan penyayang. Sebagaimana orang-orang kafir pada zaman seterusnya, berikutnya.
Perkataan sama, kami boleh masuk syurga. Kata Allah, la mubaddila li kalimati. Tak berubah perintah. Tak berubah kenyataan Allah. Yang Allah akan jelaskan pada ayat berikutnya. Walan tajida min dunihi multahada. Dan kamu tak akan dapati selain Allah multahada, sebarang pelindung, sebarang pembantu, sebarang tempat untuk kamu berteduh. Maknanya, kalau orang tu jahat, jangan harap dapat penolong. Kalau orang tu mensyirikkan Allah, jangan harap kamu akan dapat syafaat. Walan tajida min dunihi multahada. Selain Allah, tidak ada multahada. Tak ada tempat pertolongan. Tak ada bantuan. Jangan duk bercita-cita lah berhala boleh tolong. Atau fulan bin fulan yang kami sembah tu boleh tolong. Tidak ada melainkan Allah. Wasbir. Dan seterusnya Allah Ta'ala berkata, wasbir, dan sabarkan diri kamu. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, dengan orang-orang yang sentiasa berdoa, yang sentiasa berzikir, yang sentiasa menyeru Rabbahum, Tuhan mereka, bil ghadati, pada waktu pagi, wal asyi, dan pada waktu petang hingga ke malam, yuriduna wajhah, mereka ini berkehendakkan keredaan Allah. Berhubung dengan ayat ini, kata Salman Al-Farisi, dia kata, bila mana datang orang-orang yang kaya yang baru masuk Islam, mereka terdiri daripada Uyainah bin Husain, Aqra' bin Habis, dan juga keluarga-keluarga mereka. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, innaka law jalasta fi sadril majlis wa nahaita anna haula wa arwaha jubabihim ya'nu Salmana wa Abadz Dzarrin wa fuqara al-muslimin wa kan alaihim jubabus suf wa lam yakun alaihim ghairuha jalasna ilaika wa hadathnaka wa akhadna anka. Kata beberapa orang kaya, ketua kabilah, nama mereka Uyainah bin Husain, Aqra' bin Habis, dan kabilah mereka. Mereka kata, wahai Rasulullah, kalau sekiranya kamu duduk dalam satu majlis, ni orang-orang miskin yang pakai baju bulu yang berbau ni, buang. Nahaita anhum. Boleh tak kamu ketepikan orang miskin ni? Mereka maksudkan Salman Farisi, Abu Dzar, ni sahabat-sahabat miskin. Yang ketika itu memakai baju bulu. Baju bulu ni kira ni ambil kambing ataupun bulu kambing tu buat baju. Kira orang miskin lah. Suf. Yang daripada perkataan suf tadi lah sebut perkataan sufi. Yang memakai baju bulu. Itu merujuk kepada orang yang miskin dunia. Sufi. Tapi dalam itlaq kalimah sufi merujuk kepada orang yang tidak mahu dunia. Artinya tidak terikat. Maka Salman dipakai baju bulu. Baju bulu, iaitu kulit kambing yang dibersihkan kemudian terus dijadikan pakaian. Okay, kualiti rendah. Demikian juga Abu Dzar. Demikian juga orang miskin, Bilal, Suhaib dan lain-lain sahabat miskin. Kata geng-geng kaya ni, boleh tak? Ya Rasulullah, kamu duduk dengan kami je. Ni yang pakai baju buruk ni yang berbau. Sebagai mereka bawa pula kain untuk tutup hidung. Berbau ni. Tutup hidung, berbau. Boleh tak? Nahaita anhu, kamu halau ni. Maka Allah turunkan firman, wasbil nafsaka ma'alladhi yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajah. Wahai Muhammad, jangan peduli permintaan itu. Sabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang ikhlas menyebut nama Allah, yang tidak pernah menghina manusia. Kesibukan mereka, pertama menyebut nama Allah, yang kedua mencari redha Allah, sehingga mereka tak ada masa untuk menghina orang. Yang ni adalah tak sibuk, tak banyak sebut nama Allah. Dalam hidup pun nak glamour, bukan nak cari redha Allah. Kemudian menghina manusia. Lihat 3 sifat. Yang pertama, dalam hidup mereka, mereka tidak mahu redha Allah. Tak mahu redha Allah. Mereka ni jenis nak glamour. Yang kedua, mereka ni bukan jenis orang suka sebut nama Allah. Zikir ke, buat ibadat tak suka. Dan yang ketiga, mereka ini sifatnya menghina manusia. Orang yang suka glamour, 1. Dan orang tak suka sebut nama Allah, 2. Maka mereka cenderung menghina manusia. Berbeza dengan orang yang suka menyebut nama Allah dan mencari redha Allah, mereka tak akan hina manusia. Siapa pun yang diri mereka sibuk menyebut nama Allah. Wah, imam kita sibuk kuliah pagi petang, siang malam.
atau baca Quran atau berzikir. Kemudian apa yang kita buat tadi nak cari redha Allah, bukan yang lain, bukan pujian, bukan glamour, bukan popular. Nak cari redha Allah, maka kita tak akan ada sikap menghina manusia. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW supaya jangan peduli permintaan-permintaan tersebut. Riwayat yang lain diceritakan daripada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW datang bertemu para sahabat. Ketika itu ada seorang sahabat, wa rajulun yaqra'u suratul Hijr atau suratul Kahfi. Ada seorang sahabat sedang membaca surah Hijr atau sedang membaca surah Kahfi. Maka Rasulullah pun diam. Fasakata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal majlis alladhi umirtu an asbira nafsi ma'ahu." Kata Rasul, inilah majlis yang Allah perintahkan aku duduk diam dengar baca Quran. Ia memberi maksud juga bila kita duduk dalam majlis ada orang baca Quran, kita duduk dengar, jangan bercakap. Ini dimaksudkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajah. Sabarlah diri kamu, yang jangan bising, jangan tinggalkan majlis di mana kita dengar orang baca Quran. Maka dengar, sabarkan diri kita. Sebab dia sedang menyebut nama yang baik. Dalam riwayat yang lain, bila Allah Ta'ala menyebut wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan dipeduli orang yang kami tutup hati mereka. Ayat ini turun kepada Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi, seorang pemimpin musyrik Mekah. Bila mana diminta Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah, jangan ada orang miskin. Jangan ada orang miskin. Kami tak nak orang miskin. Kami nak nampak agama ni macam elit, eksklusif, yang tak akan dicampuri oleh orang miskin. Sebab itu dalam Islam, Islam mengajar kepada kita, orang miskin sebahagian daripada kehidupan kita. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan makanan yang berkat, yang padanya ada orang miskin dan ada orang kaya. Dua-dua dia. Jamuan ke, majlis ke, apa sahaja. Tidak dipilih orang kerana kayanya. Tidak ditinggalkan orang kerana miskinnya. Tapi kalau dipilih kerana kriteria istiqamah, kebetulan dia kaya pula. Dan ditolak orang yang tak istiqamah, kebetulan pula dia miskin, maka itu tak salah. Yang salahnya bila kriteria kita letak orang kaya. Tapi kalau kriteria kita letak misalnya, orang ni mesti dia orang baik, soleh. Tapi dalam kriteria tadi, dia kebetulan orang kaya. Bila kita pula kita tak nak orang yang lalai, tak solat, kebetulan pula kriteria itu kena pada orang miskin. Maka ini tidak dianggap sebagai mereka mengasingkan miskin dan kaya. Sebab mereka letak kriteria lain. Yang salahnya dalam kehidupan manusia, kita letak kriteria. Kalau contoh kita buat jamuan, orang kaya kita panggil, orang miskin tak panggil, maka kita akan menjadi seburuk-buruk jamuan. Seburuk-buruk jamuan. Bahkan tidak disunatkan hadir. Kalau sekiranya ada majlis kahwin, dipanggil orang kaya je, orang miskin tak panggil, tak sunat kita hadir. Dan ataupun kalau dipanggil juga orang miskin, tapi dipanggil waktu tertentu, supaya jangan campur dengan ni. Maka dia pun panggillah orang miskin, datang awal-awal. Jangan serabut dengan orang kaya-kaya ni. Datanglah anak-anak yatim, datang awal. Lepas tu dah pergi. Maka dalam majlis lain pula, ni geng-geng bagus. Maka ini pun salah. Islam tak membenarkan kita buat satu klasifikasi begitu. Kita kalau buat jamuan, kaya ke datanglah ikut suka dia lah. Kelapangan waktu dia. Kalau orang miskin pun nak datang pukul 12, datang pukul 12. Pukul 1, pukul 2. Ni kita dah klasifikasi, kita dah letak. Okey, ni anak-anak yatim, orang miskin, kau datang pukul 11. Lepas pukul 12, ini semua datuk-datuk, Tan Sri yang ni boleh. Ini seburuk-buruk jamuan dan kita tak sunat hadir. Makruh kita hadir. Atas asas itu makruh kita hadir. Kalau dibuat macam tu, maka tak perlu hadir. Sebab ini kita tak perlu hadir, melainkan dia boleh baiki benda tu. Artinya, saya katakan apa salahnya? Kalaulah orang-orang miskin atau orang tertentu yang mereka tak nampak eksklusif, datang bersama dan duduk dalam satu meja atau sebagainya. Atau duduk dalam satu majlis. Kalau nak tak nak duduk satu meja, dia ada nama majlis tu. Dia dengan geruk dia, kita geruk. Sebab tu jangan kita buat jamuan macam tu. Elakkan jamuan macam tu yang saya katakan. Ada setengah dia kata, Ustaz kita panggil juga orang miskin. Kita panggil juga anak yatim. Kita panggil juga budak tahfiz. Kita tanya balik panggil buat apa? Kita panggil pagi tu. Masa tak ada orang, tak sibuk. Tak sibuk datang. Dah makan, dah lagi. Masa tu tak ada, barangkali tak ada makanan istimewa. Biasa-biasa. Ni.
Dia datang pula geng-geng yang tertentu, dia baru ada. Maka perbuatan ini menjadikan status majlis jamuan itu makruh. Terus makruh. Dia panggil pun kita tak payah hadir pun tak apa. Kerana tak sunat lagi hadir. Jauh sekali nak kata wajib. Maka ayat ini juga menjadi dalil. Wasbir nafsaka ma'alladhi yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selepas menyebut supaya terus bersabar dengan sahabat-sahabat yang miskin, itu Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, Ibnu Mas'ud, Salman Al-Farisi, Abu Darda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam ayat yang seumpama dengan ini Allah berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Dalam suratul An'am surah ke-6 ayat 52, jangan kamu halau orang-orang yang sentiasa ingat Allah pagi dan petang yang mencari keredaan Allah. Jangan halau dia. Wala tatrud, jangan halau. Ayat ni yang kita baca, wasbir, sabar. Biarlah mereka ni kekurangan sudut itu dan ini, atau biarlah orang kaya-kaya ni mengancam untuk tidak hadir, tidak bersama, biarkan. Sabar aja. Sebab itu kata Nabi SAW, ketika mana Rasulullah membaca ayat ini, Rasulullah kata, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahu. Segala puji bagi Allah. Yang Allah Ta'ala telah menjadikan di kalangan umat aku, yang mana aku dah perintahkan untuk sentiasa bersama mereka. Susah senang, macam mana keadaan pun, supaya aku sentiasa bersama mereka. Kemudian kata Allah Ta'ala, selepas memerintahkan Nabi SAW, bahkan memerintahkan orang beriman. Biar kita dalam memilih kelompok, memilih kawan, memilih majlis, majlis yang ingat Allah. Pagi ke, petang ke. Dan majlis yang mencari keredaan Allah. Kita nak duduk majlis ini. Tak kira wa iman nama majlis jamuan, majlis ilmu, majlis mengaji Quran, majlis ukhuwah, apa pun majlis. Tapi ia majlis ingat Allah. Ia majlis orang yang nak cari redha Allah. Dia majlis yang bukan menghina manusia. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu terpesona mata kamu memandang kepada mereka. Turidu zinatal hayatid dunia, yang hidupnya cuma nak dunia. Dia tak ada cerita pahala dosa. Dia tak ada cerita darjat akhirat. Dia cuma cerita darjat dunia. Dia cuma cerita kemewahan dunia. Dia cuma cerita kesudahan dunia, bukan kesudahan akhirat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan pula kamu mentaati, kamu ikut, kamu cenderung orang yang tutup pintu hati mereka daripada menyebut nama kami, mengingati kami. Yang tak sembahyang, yang tidak beriman, ini jangan. Jangan ikut, jangan taat dia. Dia telah melanggar perintah Allah. Wattaba'a hawah, dan dia telah mengikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan semua gaya hidupnya melanggar perintah Allah. Perkataan furuta, melampaui batas. Semua cara bercakap, amalan dia, kerja buat dia, semuanya langgar perintah Allah. Jangan duduk dengan dia. Jangan bersama dengan mereka. Allahumma illa, melainkan dengan niat dakwah. Kata kita duduk orang yang setiap hari dia langgar perintah Allah. Pekerjaan dia langgar perintah Allah. Cara bercakap dia tak pernah perlu ditakutkan Allah. Kehidupannya tidak nampak dia berbangga dengan agama Allah. Maka orang-orang macam ni kita tak akan ikut. Kita tak akan bersama. Supaya kita tidak kena tempias kejahatannya. Kerana kata Allah, kana amruhu furuta. Semua urusan kehidupan mereka furuta, melampaui batas. Habis tak, kalau saya nak bersama juga, boleh. Dengan menasihati. Jangan rasa selamat berkawan dengan mereka. Melainkan untuk kita nasihat dia, boleh. Tapi kalau kawan-kawan yang baik, maka tak ada masalah kawan dengan dia. Kerana kita yakin kita selamat. Mereka tak akan lalaikan kita dari ingat Allah. Waktu solat, mereka ajak kita solat. Berjemaah lagi. Waktu kuliah, mereka ajak kita kuliah. Bukan berkongsi ilmu. Bukan berkongsi maklumat. Maka orang macam ni kita akan bersabar. Walaupun kadang-kadang ada retak-retak, kadang-kala ada benda-benda yang kita berikhtilaf, berselisih. Sabarlah, sikit je. Sebalik kita berbalah dengan dia, sikit kekurangan dia berbanding banyak kebaikan dia. Apatah orang ni kita tahu dia ingat Allah. Dia orang yang banyak bertaubat kepada Allah dan sebagainya. Sebab itu ketika
Rasulullah SAW menceraikan Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Diceraikan. Maka turun Jibril AS. Jibril berkata kepada Nabi SAW, Ruddiha, wahai Muhammad, rujuk kembali dengan Hafsah. Innaha sawamah qawamah. Sebab Hafsah itu seorang yang kuat bangun malam dan seorang yang kuat berpuasa. Itu tunjukkan apa? Tunjukkan dalam kehidupan kita, kita mungkin ada berselisih, berkhilaf. Tapi kita kena tengok, kalau dia orang ingat Allah, kalau dia orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala, maka jangan diperbesarkan perselisihan tadi. Bahkan kita sabar. Macam kita sebutlah, kita dalam rumah tangga kena sabar dengan pasangan kita. Kita dalam bersahabat ada kena sabar dengan sahabat kita. Dan semua benda memang kita kena sabar kerana manusia. Sebab itu kata Nabi SAW, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Orang beriman yang bercampur dengan orang dan bersabar dengan kejahatan orang lebih baik daripada orang beriman yang tak campur dengan orang dan dia tak sabar dengan kejahatan orang. Maksudnya kalau kita orang beriman, kita kan campur semua sahabat-sahabat kita. Kawan-kawan kita ni tuan-tuan, 10 orang 10 perangai. Dia tak macam kambing. Kambing 10 ekor, perangai sama kambing. Muka pun sama kambing. Kambing sama. Lembu. Dan nama lembu, perangai sama je lembu. Dia makan pun sama, rumput belakang. Kita kalau kawan dengan orang, kawan 10 orang perangai sama. Tak percaya pergi kedai makan, semua order lain-lain belakang. Sebab kita memang tak sama. Kalau lembu sama, dia order rumput je. Sebab dia sama, muka dia pun sama. Tak ada nampak yang ni tembang ke, yang ni tak ada. Kita manusia ada je beza. Walaupun dia kembar seiras, ada beza dia. Kalau kita tak cam, mak dia cam. Mak dia tahu ni siapa, ni abang, ni kakak. Kerana manusia memang perangai dia berbeza-beza. 10 orang, 10 perangai. Kita ada anak. Ada berapa orang anak? 6 orang ke 8 orang. Perangai lain-lain berlaku. Yang ni jenis tidur awal, yang ni jenis tidur lambat. Yang ni jenis bangun awal, ni bangun lambat. Ini makan banyak, ni makan sikit. Yang ni kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak. Yang ni pula anak kita jenis suka tidur dalam kuliah. Yang ni tak suka tidur dalam kuliah. Kita kenal belakang anak kita. Perangai dia berbeza-beza. Jadi ini menunjukkan bahawa bila kita tahu perangai orang ni macam-macam, kita kena ajar bersabar. Kalau lembu, kalau kambing, kalau ikan, kalau semua binatang-binatang, perangai mereka sama. Watak mereka sama. Sebab itu Allah jadikan juga muka mereka sama. Kita manusia, bukan sekadar kita katakan perangai kita tak sama, muka pun tak sama. Biarpun saya katakan orang kata kembar, dia takkan sama. Ada yang ni telinga panjang sikit, ni pendek sikit. Ni muka dia, ni putih sikit, ni hitam sikit. Ni berkala-kala macam pelangi muka dia. Maka semuanya itu menunjukkan untuk kita bersabar dengan keinginan manusia. Allah ajar. Jadi sebab itu dalam kita menilai sahabat, kita menilai orang yang bersama kita tengok. Kebaikannya banyak, adalah kekurangan, maka sabar. Tapi kalau kekurangannya banyak, kebaikannya sikit, maka sebaik-baiknya kita berhati-hati. Sebab banyak mudarat daripada kebaikan. Sama juga kita dengan kereta, kenderaan. Kalau kenderaan kebaikan banyak, kita sabarlah. Dia rosak sekali-sekala. Sebulan sekali baru rosak. Sabar. Kita tak mungkin beli baru. Tapi kalau sekiranya sebulan, misalnya 29 hari dia rosak, sehari je dia okey, kena tukar. Sebab dia menyusah kita. Jadi demikian dalam kita menilai, atau kita panggil mizan, kayu ukur. Muazanah, keseimbangan yang perlu kita nilai dalam satu perkara. Baik ke ataupun buruk. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran itu datang daripada Allah. Dalam ayat ini Allah Taala perintah supaya Nabi SAW beritahu kebenaran. Ia datang dari Allah walaupun orang dustakan, tak percaya. Kebenaran itu asas apa yang Allah beritahu. Kalaupun manusia tak nak percaya. Perintah solat wajib misal kata. Perintah-perintah Allah tadi. Kalau kata kenapa perintah macam ni, kami nak yang ni, kami nak ni, katakan kebenaran daripada Allah. Kita tak akan ubah. Bila Allah Ta'ala kata perkara ni haram, kita tak akan ubah. Ini kebenaran. Walau datang secara saintifik kaji begitu begini, kita tak boleh. Kebenaran sebenar datang dari Allah. Bukan daripada perkiraan manusia. Sebab ilmu manusia bersifat berubah. Hari ni kata lain, esok kata lain. Dulu kata bagus minum air masak banyak-banyak.
Hari ni buat kajian, bahaya pula minum air masak banyak-banyak. Dia lembek pula. Dulu kata bahaya minum air batu. Hari ni buat kajian bagus minum air batu untuk metabolisme badan. Dulu kata begini, lepas tu kata, demikian berubah-ubah. Itu orang. Teknikal. Dulu kata kena vaksin, sekarang kata tak payah vaksin lah. Misalnya. Dulu kata, okey, pakai suhu. Hari ni suhu dah tak ada. Tak ambil suhu dah. Dah tak ambil suhu. Dulu kena buat gini, kemudian itu ilmu manusia. Dia berubah-ubah berdasarkan pengalaman, kajian. Jadi ilmu ni kita tak boleh kata ia secara qat'i. Maknanya kita kata, ni tak berubah. Ilmu manusia berubah. Kalau hari ni dikata, okey nak pergi haji, nak pergi umrah, kena vaksin. Esok-esok tak pula. Tak payah vaksin. Yang ada vaksin tak lagi haji. Pula dah. Balik. Ya, tak mustahil. Ilmu manusia macam gitu. Ilmu manusia. Dia boleh terbalik. Tunggang terbalik. Kejap undang-undang begini, kejap undang-undang. Allah tidak. Perintah Allah tetap. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran daripada Tuhan kamu. Kemudian kata Allah Ta'ala. Faman sya'a falyu'min. Siapa yang nak dia beriman. Wa man sya'a falyakfur. Siapa yang nak maka dia kufur. Apa maksud siapa nak, siapa nak? Pertama kita tahu bahawa Allah yang menentukan iman dan juga kufur seseorang. Tetapi kenapa Allah Ta'ala menyebut dalam perkataan ini, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur? Untuk Allah Ta'ala beritahu, sesudah kamu nampak kebenaran, akal kamu dah lihat benar dan baiknya agama ini, baiknya perintah ini, baiknya larangan ini, tidak ada syak lagi, ia punya kemaslahatan, kebaikan untuk hidup kamu. Maka sekarang terpulang pada kamu. Nak ikut tak? Kerana Allah Ta'ala tidak akan menyuruh beriman melainkan sesudah Allah menjelaskan sejelas-jelasnya. Kerana itu seorang yang tidak beriman kerana belum atau tidak diutuskan Rasul padanya, maka tak akan dihukum. Sehingga Rasul dibangkitkan ke atasnya. Dan Rasul itu menerangkan kebenaran. Menjelaskannya. Maka sesudah itu akalnya sudah dapat menilai dengan sejelas-jelasnya. Ini betul, ini salah. Maka ketika itu sekarang kamu buat pilihan. Faman sya'a falyu'min. Ya, kalau kamu nak, kamu beriman. Wa man sya'a falyakfur. Tapi kalau kamu degil, kamu tetap memejamkan mata kebaikan untuk diri kamu, kebaikan untuk akhirat kamu, maka silakan kufur. Untuk kamu mendapat azab dan hukuman di sisi Allah. Maksudnya setelah Allah menyebut begitu, siapa nak beriman, dia beriman. Siapa nak kufur, maka dia kufur. Maka kata Allah Ta'ala, Inna a'tadna lizzalimin. Kami sediakan kepada orang yang kufur dan zalim itu naran, neraka. Ahata bihim, yang mengepung mereka. Suradikuha, umpama khemah. Suradik artinya kita macam duduk dalam kemah. Kalau kita duduk dalam kemah, kiri kanan kita keliling kemah dan atas bumbung kemah. Lalu dibakar. Artinya api itu mengelilingi manusia. Bila Allah kata siapa nak beriman, beriman. Siapa nak kufur, kufur. Tapi ingat, yang nak kufur, kami sediakan kepada mereka azab neraka yang keliling mereka. Kena hadis. Nabi bersabda, La saradikun nar arba'atu judum. Kuthufu kulli jidar masafatu arba'ina sanatin. Kata Rasulullah SAW, saradik, yakni kepungan neraka tadi. Neraka ni dia akan kepung manusia dengan 4 penjuru. Arba'atu judum. Arba'atu judum. 4 penjuru. Depan, belakang, kiri, kanan. Kepung. Dan kusuk, setiap tebal satu kepungan tadi, dinding tadi, pagar tadi, yang kepung tadi, setiap tebal satu dinding tadi, masafatu arba'ina sanah, sejauh 40 tahun. Nak keluar macam mana tu? Tembok tu tuan-tuan, kalau 40 kaki dah tebal, dah keras. 40 kaki. Tapi kalau tembok itu, dia punya jauhnya, tembok dia sejauhnya 40 tahun perjalanan. Yang ni 40 tahun perjalanan. Ni 40 tahun perjalanan, 40 tahun perjalanan dikelilingi manusia yang derhaka pada Allah, maka mereka ni dibakar dalam kepungan tembok tersebut. Apakah mereka ada jalan keluar? Dengan tembok setebal itu. Kita tuan-tuan kalau terbakar dalam rumah pun dah tak boleh nak keluar dah. Bakar dalam rumah tak boleh keluar dah. Ini kan perlu tembok yang setebal itu. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kata Allah, wa in yastaghithu, ketika mana mereka meminta tolong kerana dahaga,
Kita kan kalau duduk dalam kemah, duduk dalam tembok, dengan kepungan tebal, duduk dalam penjara contoh, dahaga. Yurathu bima'in kalmuh. Mereka diberi minum air kalmuh. Apa itu muh? Muh, kata ulama, ialah satu air daripada karat minyak atau kita sebut tahi minyak. Contoh bila kita masak minyak, tuan-tuan pernah masak minyak. Masak minyak macam mana? Kita ambil santan kelapa, kita pun secara slow masakkan, slow cook, masakkan perlahan, maka minyak pun naik. Bila minyak naik atas, bergenang ke atas, dia warna putih, kuning. Tengok jenis kelapa kita lah, muda ke tua. Lepas tu bawah tu dia kerak minyak, tak minyak. Itu zaman saya kecil dulu, kalau mak saya buat minyak, saya akan makan tak minyak tu. Sedap tak minyak. Orang sekarang tak tahu tak minyak. Perangai je tak minyak orang sekarang. Dulu memang itu antara makanan budak-budak, tak minyak. Ni masing-masing sikit, manis-manis sikit, lemak-lemak sikit. Dulu. Buat kelapa. Saya tengok mak saya buat, mana saya tiru. Cari saya buat sini masa saya kecil. Buat. Untuk apa? Bukan nak minyak, kita nak tarik minyak. Mak kita buat ni nak minyak. Kita buat nak tarik minyak. Jadi buang minyak, ambil tarik minyak. Tarik minyak tadi, umpama yang disebut sebagai muhul, minuman ahli neraka, ialah tarik minyak tadi. Kerak, dipanggil akar. Akaruz zait. Iaitu kerak minyak tetapi bersifat mendidih. Mendidih ketika mana didekatkan untuk minum oleh ahli neraka, maka berguguran wajah mereka. Habis luruh daging-daging mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, al-muhlu ka'akariz zait. Al-muhlu yang Allah sebut, yurathu bima'in kalmuh. Mereka diberi minum dengan minuman neraka yang bernama muhlun. Iaitu muh seperti kerak minyak. Yang di bawah minyak. فَإِذَا قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ. Bila dihampirkan pada wajahnya, baru nak minum, dihampirkan. سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِ فِيهِ. Maka jatuh dagingnya berketul-ketul. Bayangkan letak tengah tengkorak semua dah. Nak minum macam mana? Itu belum minum, dekat dah gugur kulit. Dah gugur daging. Bagaimana minumnya? Demikian Allah beri amaran. Ni ahli neraka. Mu nak pilih kufur, ini dia balasan dia. Dalam neraka dikepung dengan api, kepanasan kamu, bila panas nak air, maka diberikan kerak minyak yang bila berhampiran dengan wajah kamu, berguguran daging-daging kamu sekeping demi sekeping. Sehingga tinggal tulang. Macam mana nak minum? Kemudian kata Allah, bi'sas syarab, seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk hukuman Allah Ta'ala kepada kamu. Seburuk-buruk hukuman. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Kemudian menjadi kebiasaan Allah Ta'ala bila cerita tentang azab orang kafir, azab yang memilih kufur, maka Allah menyebut nikmat orang yang memilih iman. Faman sya'a falyu'min, siapa yang nak dia beriman. Sesudah jelas pada akalnya, jelas pada pertimbangannya, jelas pada penerangannya, maka dia memilih kebenaran. Kerana kebenaran itu ialah kecerdikan. Kebenaran itu asas pertama dia datang dari Allah. Dan kebenaran itulah kecerdikan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita memilih kecerdikan, kita memilih kebenaran, kita jadi cerdik. Apa tak cerdiknya kita balut tubuh kita untuk menutup aurat? Tak ada nak tunjuk badan kita dengan panau dan kurak. Dengan segala keduk kita dan kekurangan kita. Kononnya nak bebas, tak payah tutup aurat. Walhadis dan menampakkan keaiban dan kecacatan. Bila Allah Ta'ala ajar kita untuk menjauhi arak, maka kita cerdik. Dengar orang minum arak, yang asal bercakap betul, jadi bercakap tak betul sebab minum arak. Yang asalnya boleh berjalan betul, akhirnya berjalannya bengkok-bengkok, jatuh dalam longkap. Jatuh dalam tangki tahi mungkin. Yang asal buat kereta betul, akhirnya buat kereta pun tak betul. Lihat, Allah dah tunjuk dengan jelas. Kalau itu kebenaran, itu kecerdikan. Orang yang berpegang dengan kebenaran, dia berpegang dengan kecerdikan. Tapi orang yang menolak kebenaran, dia redha dirinya menjadi bodoh. Tuan-tuan tu mengaji tinggi-tinggi, tegur arak, kan bodoh. Ngaji hebat-hebat, kemudian berjudi, kan bodoh nama dia. Benda yang Allah larang tu semua benda bodoh belaka. Zina bodoh, liwat bodoh. Semua benda-benda kufur ini bersifat bodoh. Semua berhala lagi bodoh. Tapi oleh kerana manusia tak nak terima kebenaran, maka mereka memilih kebodohan. Sebab itu Islam agama kecerdikan, kebijaksanaan. Sebab itu orang Islam berjaya menjaga kehidupan dengan baik. Rumah tangganya baik, anak pinaknya baik.
Dia jaga hubungan kekeluargaan, hubungan kemasyarakatan, hubungan ukhuwah, hubungan rahim. Hubungan rahim kita. Tapi manusia yang kufur, dah tak ada dah hubungan rahim, mereka dah beli kambing pula. Untuk duduk dalam rumah mereka sebagai binatang pets atau binatang kesayangan. Anjing, babi, kuda. Ikut dang lah. Sebab apa? Dah tak sayang orang, sayang binatang. Akhirnya sambut hari jadi anjing, sambut hari jadi kambing. So kambing tiup lilin. Dia dah jadi bodoh macam itu. Begitulah realiti. Yang kita tengok hari ini, realiti. Kekufuran mewarisi kebodohan yang tidak bertebing atau kita katakan yang tak bertepi. Tetapi bila mengikut syariat, kecerdikan itu bagaikan mutiara yang tersusun indah, yang menjadikan kehidupan kita begitu bahagia. Itu Allah Ta'ala kata dah, kalau kamu pilih iman, dengar ni balasan dia. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, kami tak pernah sia-siakan amalan mereka. Apa maksud tak pernah sia-siakan? Kami gandakan. Bila tak sia-siakan maknanya kami gandakan. Kami bukan sekadar balas apa yang mereka buat, tapi kami gandakan. Lebih baik daripada apa yang mereka buat. Ulaika lahum jannatu adnin, bagi mereka syurga adnin, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha, mereka diberi pakai gelang. Mereka diberi perhiasan fiha, di dalam syurga, min asawira, daripada gelang-gelang, min zahabin, daripada emas. Kat dunia tak boleh pakailah gelang emas bagi lelaki. Dekat dunia, dekat syurga boleh. Sebagai perhiasan. Wa yalbasuna siyaban, dan mereka diberi pakaian khudran, hijau. Kenapa sebut hijau? Kenapa sebut hijau? Kerana ia rahatul lil ain, kerehatan pada mata. Tentang mata kita ni, dia ada senamang dia. Bila mana kita melihat warna hijau, mata kita akan lebih relax, rehat. Akan rehat. Kita tengok rumput hijau, kita tengok tumbuh-tumbuhan hijau, mata jadi rehat. Dia jadi tak penat. Kan itu Allah jadikan sifat syurga tadi menghijau. Wa imma, dari sudut persekitaran syurga, dengan pepohon dan sebagainya, hatta pada perhiasan ahli syurga, mereka memakai pakaian hijau, min sundusin, daripada sutera lembut. Wa istabrakin, dan sutera tebal yang bersulam. Dia ada sutera lembut, sedap pakai. Ada sutera tebal pula yang bersulam. Macam tuan-tuan tengok kain Kaabah, itu ialah sutera tebal yang bersulam. Disulam dengan emas. Seberat lebih kurang 216 kilo. Kita kalau pergi Mekah, tengok kain Kaabah. Pertama kain Kaabah ni dah sutera hitam. Yang costing dia semua untuk buat kain Kaabah ni, costing lama lah saya sebut. Ialah sebanyak 17 juta riyal Saudi. 17 juta riyal Saudi. Kalau duit kita lebih kurang dekat 20 juta. Dan benangnya itu emas asal. Emas betul. Bukan kita katakan emas celup, emas betul. Yang totally berat benang tadi ialah lebih kurang 216 kilo. Totally berat dia. Untuk dihias dengan khat, tulisan, macam-macam nak kena. Ini sutera terbaik yang bersulam. Maka ahli syurga dia akan pakai sutera lembut. Dan sutera tebal yang bersulam Arab, ataupun dalam bahasa Arab, sutera tebal kita panggil istabrak. Istabrak, sutera tebal. Muttaqi'ina fiha 'alal araik, mereka berehat sambil berteleku di atas araik. Araik ni apa? Sofa. Atau setengah tafsir lama dia dah pengaruh bahasa Indonesia dia panggil dipan. Macam tu. Araik ini sofa, tempat rehat. Duduk berteleku rehat. Tentang kita duduk, kalau orang kampung saya panggil duduk menyenggeng. Jelenggeng macam tu. Duduk kadang rehat. Tak ada kerja. Duduk orang tak ada kerja macam mana? Duduk orang ada kerja lain. Dia duduk atas sofa juga. Kaki dia kat lutut, dia pun penuh. Itu ada kerja. Hutang tak boleh bayar ke? Adalah tu. Ni duduk dalam keadaan memang tak ada kerja. Kita pun duduk dalam keadaan meluruk macam tu. Tak ada kerja, rehat. Ini gambaran ahli syurga. Mereka duduk di tempat yang paling seronok, paling mewah, dengan keadaan sifat bersahaja. Kenapa? Mereka rehat. Kerana mereka gembira. Nikmat thawab, sebaik-baik balasan. Wahasunat murtafaqa, dan sebaik-baik tempat kembali mereka, sebaik-baik tempat pembalasan mereka, sebaik-baik tempat diberi ganjaran kepada mereka. Maka Allah Ta'ala dengan cepat beri perbandingan. Nak beriman ke nak kafir? Yang nak kafir, Allah sebut, nak kafir, neraka akan keliling dia. Umpama khemah mengelilingi manusia. Kalau dia dahaga, dia beri minum air menggelegak.
daripada kerak minyak yang mendidih sehingga menggugurkan wajahnya. Seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk balasan yang dikenal. Tapi kalau nak beriman, maka bagi mereka balasan yang tidak pernah disia-siakan. Dan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang emas. Dan diberi pakaian dengan sutera hijau yang lembut dan tebal lagi bersulam. Maka mereka mendapat sebaik-baik ganjaran dengan berehat di dalamnya menikmati segala nikmatnya. Kata Allah beri satu perbandingan mudah je. Nak mana satu? Nak mana satu? Nak ni neraka atau ni syurga? Belum lagi Allah sebut sifat-sifat syurga secara detail. Disebut secara cepat, secara ringkas. Bila kita nak seorang pilih dengan cepat, kita boleh sebut secara ringkas. Ni kereta ni ada dua jenis ni, dua type. Ni jenis ni dia auto. Boleh auto. Yang ni gear dia bukan auto misalnya. Kita beri perbandingan. Ni ada auto cruise lagi. Ni tak ada auto cruise. Ini pintu dia boleh buka sendiri. Ini pintu awak bukalah sendiri. Maka dia beri perbandingan. Ini dia punya bagus kereta awak belum tekan dia dah pergi laju. Yang ni awak tekan belum tentu dia pergi. Kita pun dengan cepat bila lihat spek dia. Spek kereta, saya nak kereta ni. Maka demikian juga bila Allah Ta'ala kata, nak beriman atau nak kufur. Kalau nak kufur, ini dia. Nak beriman, ini dia. Maka manusia yang bijaksana cerdik dengan mudah kata kami nak beriman. Dan ganjaran yang Allah sediakan, amanah, kami beriman. Dan yang Allah jadikan kami di kalangan orang yang membenarkan apa yang disampaikan. Wallahu mustawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.